Bahasa informal dalam percakapan bahasa Prancis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et être en pleine forme. Oui, comment allez-vous? Très bien, et vous? Super, impeccable. Ça va ou ça va pas? Tout va bien? Super. Hyper sympa. Hyper sympa. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Ah bon? C'est pas vrai. Yeah, ça va pas ou quoi? Mais je m'en fous, c'est mauvais moi. J'ai rien compris, ça n'a rien à voir avec ça. Très bien, merci, c'est très gentil monsieur. De rien, mais pas de quoi. Il a perdu sa tête. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que c'est fait demain? Ça va monsieur. T'es sûr? Oui, oui, j'en ai sûr. Mais qu'est-ce qu'il s'appelle déjà? Mais c'est trop cool ça, c'est pas possible. Mais c'est rien de drôle. Tu veux pas? Allez, viens. Viens. Oke, jadi itu beberapa ekspresi-ekspresi dalam bahasa Prancis yang sering kita gunakan ya. Untuk bagian pertama ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua 5 ekspresi. Saya akan mulai dengan memberikan contohnya. Tadi sudah contoh-contoh umum ya. Dan sekarang ini contoh untuk video ini. Oke, contoh untuk materi sekarang. T'as fini de manger? Kamu sudah makan? C'est ce que je veux. Ini yang saya inginkan. Ya quelque chose là-dessous. Regarde voir. Ada sesuatu di bawah situ. Lihat. Dan on peut y aller. Tout le monde est là. Kita bisa pergi atau kita bisa berangkat atau kita bisa ke sana. Tout le monde est là. Atau semua orang di sana. Ça va pas, c'est nul. Tidak bisa. Ini sia-sia. Oke, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dulu dengan t'as fini de manger. Dalam bahasa Inggris, seringkali huruf vokal dari akhir suatu kata jika bertemu dengan huruf vokal dari kata yang lain, kata yang selanjutnya itu seringkali berkontraksi sehingga digabungkan. Namun untuk huruf U misalnya dengan huruf vokal lain itu kita tidak melakukan penggabungan tersebut. Biasanya yang digabungkan itu huruf E, oke? Namun di sini kalau dalam percakapan biasanya ini contoh yang paling umum itu dari tu ya, itu kita sering menggabungkan dengan huruf vokal lain. Contohnya di sini t'as fini de manger, atau ini suatu kalimat pertanyaan ya karena ada tanda tanya ya. T'as fini de manger, ini harusnya tu as fini de manger. Kemudian t'es fatigué ou quoi, maksudnya harusnya tu es fatigué ou quoi, kamu capek atau apa. Kemudian contohnya selanjutnya, t'as beau essayer, t'y arrives pas. Bagaimanapun kamu coba, kamu tidak akan berhasil. T'as rien compris, laisse-moi t'expliquer. Kamu tidak mengerti apa-apa. Ini saya lupa taruh artinya. Laisse-moi t'expliquer, maksudnya sini biar saya jelaskan. Kira-kira dalam bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau kita artikan kata per kata, biarkan saya menjelaskannya kepada kamu. Jadi aturan pertama itu biasanya tu, terus verbnya itu digabungkan. Ini cuma dalam percakapan ya, bukan dalam tulisan. Kalau dalam tulisan ya tetap kita menuliskannya tu as fini de manger, tu es fatigué ou quoi, tu as beau essayer, tu y arrives pas, tu as rien compris, laisse-moi t'expliquer. Nah ini kalau t'expliquer ini udah benar, cuma yang tu ini yang hanya digunakan dalam percakapan kita menggabungkannya. Kalau kita mengatakannya secara normal, ini karena ini beberapa kalimat pertanyaan. T'as fini de manger? T'es fatigué ou quoi? T'as beau essayer, t'y arrives pas. T'as rien compris, laisse-moi t'expliquer. Oke, sekarang contoh yang kedua. C'est ce que je veux. Jadi dalam bahasa Prancis, dalam pengucapan huruf E itu sering disamarkan atau kadang-kadang dilompati saja itu hurufnya sehingga kita disebut. Contohnya, il se lève de bonne heure. Maksudnya dia bangun pagi-pagi sekali. Atau bonheur. Jadi kalau pagi-pagi sekali itu ekspresinya bonheur. Kalau kita artikan secara kata per kata, dia bangun di jam yang baik. C'est ce que je veux. Itu yang saya mau. Dalam bahasa Prancis, itu dan ini kadang-kadang kita tidak menyebutkannya secara presisi ya. Kita hanya karena kita sama-sama mengetahui kalau c'est ce que je veux lebih ke ini atau tergantung dianya, konteksnya. Faut que je parte maintenant. Saya harus berangkat sekarang. Ini harusnya il faut que je parte maintenant. Cuma perhatikan nih, harusnya nggak boleh digabung. Je part. Cuma ya kadang-kadang dalam pengucapannya digabung aja. Atau dalam bahasa-bahasa SMS ini ya.
Tapi sekali lagi dalam tulisan formal itu tidak begini ya. Kita harus menuliskannya sesuai dengan aturan gramatikal. Contoh selanjutnya, avec ce travail, je ne manquerai pas d'argent. Dengan pekerjaan ini, saya tidak akan kekurangan uang. Kan di sini manquerai. Jadi avec ce travail, je ne manquerai pas d'argent. Kemudian selanjutnya, il y a quelque chose là-dessous. Regarde voir. Penyingkatan kata. Oke, contoh yang pertama, il pense qu'elle aime, mais c'est pas le cas. I di sini aturannya il dan elle. Yang harusnya ini il pense qu'elle aime. Dia mengira bahwa dia mencintainya, mais c'est pas le cas. Padahal tidak seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, pourquoi tu dois m'obéir? Oh, harusnya ini dalam intonasi pertanyaan ya. Pourquoi tu dois m'obéir? Parce que je suis ton père. Mengapa kamu harus mematuhiku? Parce que je suis ton père. Perhatikan di mana yang salah di parce que. Harusnya kan parce que. Oke? Parce que je suis ton père. Tapi dalam percakapan kita ngomong aja parce que. Kemudian ya quelque chose là-dessous, regarde voir. Nah, sesuatu di bawah sana. Lihat, ayo lihat maksudnya. Yang kurang harusnya ada ilia. Kemudian quelque maksudnya ya quelque chose. Harusnya ilia quelque chose là-dessous, regarde voir. Jadi kekurangan. Cuma dalam percakapan ya kita ngomong kayak gini aja. Cepat. Jadi jangan benar-benar diperhatikan satu kata per kata, dilihat saja konteksnya atau secara umum, oke? Kemudian on peut y aller, tout le monde est là. Maksudnya di sini penggunakan on untuk menggantikan nous dalam arti kita. Dalam percakapan kita sering menggunakan on untuk kita, bukan nous. Jadi on dan nous ini artinya sama saja ya, nous. Cuma yang membedakannya konjugasi nous itu mengikuti konjugasi orang ketiga jamak. Sementara on, dia konjugasinya mengikuti konjugasi orang ketiga tunggal seperti il dan elle, dia laki-laki dan dia perempuan. Contoh dalam kalimatnya, on peut y aller, tout le monde est là. Tout le monde est là. On peut y aller. Jadi kalau kita pakai nous pouvons y aller. Sama saja ya, nggak apa-apa. Hanya di dalam percakapan kita sering menggunakan on, itu saja. Oke? Kemudian contoh selanjutnya, c'est parce qu'on est frère que je te fais confiance. C'est parce que on est frère. Kalau kita pakai nous, c'est parce que nous sommes frères que je te fais confiance. Jadi sama saja, sekali lagi, hanya dalam percakapan kita lebih memilih menggunakan on. Kalau kita perhatikan kalimat ini harusnya parce que itu tulisannya parce que. Cuma di sini kita menggunakan parce que. C'est parce que on est frère que je te fais confiance. Pourrait-on accélérer? On va pas assez vite. Pourrait-on accélérer? Bisakah kita mempercepat? Kita tidak berjalan cukup cepat. Atau kalau kita menggunakan nous, pouvons-nous accélérer? Nous allons pas assez vite. Selanjutnya, ça va pas, c'est nous. Ini sering banget ya. Ça va. Penghilangan ne dalam kalimat negatif. Kita tadi sebenarnya telah melihat beberapa kalimat negatif yang tidak ada ne-nya deh. Jadi dalam percakapan biasanya kita tidak bilang lagi ne lagi, tapi langsung aja dengan pa di belakang. Ça va pas, c'est nous. Ini tidak bisa, ini sia-sia. Harusnya ça ne va pas, c'est nous. Perhatikan kalau ça itu dalam tulisan formal kita tidak bisa menggunakan ça tapi menggunakan cela. Cela ne va pas, c'est nous. Kemudian je peux pas m'acheter cette voiture, c'est pas possible. Harusnya je ne peux pas m'acheter cette voiture. Ce n'est pas possible. Saya tidak bisa membeli mobil ini. Tidak mungkin. Mungkin karena harganya mahal kali. Kemudian yang sering juga il y a pas. No, il y a pas. Harusnya il n'y a pas. Kemudian il y a personne. Tidak ada siapa-siapa. Itu harusnya il n'y a personne. Il y a rien. Itu harusnya il n'y a rien. Harusnya dalam tulisan. Tapi kalau dalam percakapan bisa il y a rien atau il n'y a rien. Terserah aja ya. Kalau saya sih sarannya ya yang sesuai aturan gramatikal. Cuma kalau udah lancar, udah pintar, baru bolehlah menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Kemudian sebagai tambahan suplementer untuk bagian pertama ini, ada beberapa ekspresi lain yang ingin saya ungkapkan di sini. Biasanya kalau kita membentuk kalimat bertanya, kita tidak mengikuti aturan gramatikal penggunaan kalimat bertanya dalam artian penyusunan katanya.
Jadi biasanya itu kalau yang kita dengar ini, tu fais quoi? On va où? Il parle de quoi? Pourquoi t'as dit ça? Quand elle va arriver? Quelle heure il est? Qui ça? C'est quoi ça? Tu fais quoi? Kamu bikin apa? Harusnya ya ini tu fais quoi? Ini dalam ungkapan saja ya. On va où? Kita kemana? Il parle de quoi? Atau de quoi il parle? Dia berbicara tentang apa? Kemudian pourquoi t'as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Perhatikan kalau tu dan a ini contoh pertama ya. Kemudian sa itu harusnya setelah. Kalau harusnya dalam penulisan. Kalau dalam ungkap percakapan begini saja, nggak apa-apa. Quand elle va arriver. Nah, ini contoh yang paling jelas nih. Quand elle va arriver. Harusnya quand est-ce que elle va arriver. Kalau kita tanpa est-ce que harusnya ditulisnya quand va-t-elle arriver. Kapan dia akan tiba? Quelle heure il est. Harusnya quelle heure est-il. Cuma dalam percakapan ya nggak apa-apa kita bilang quelle heure il est. Kisah, siapa itu? Biasanya kita mengatakannya harusnya qui est. Kemudian c'est quoi ça? Apa itu? Quoi ça? C'est quoi ça? Oke? Jadi sasa ini sering sekali ya. Apa itu? Harusnya sih kalau ya aturannya salah ya, bukan sa. Kemudian ya, contoh yang lain yang bisa saya sampaikan sekarang, biasanya kita di sini aturan gramatikal itu dalam percakapan sering kurang diperhatikan. Bukan tidak diperhatikan, tapi kurang diperhatikan. Selama kita saling mengerti, karena tujuan kita bercakap kan untuk saling mengerti. Bagaimanapun grammarnya, kalau misalnya dia agak kurang benar, selama kita saling mengerti, tidak apa-apa. Jadi nggak perlu takut salah. Contohnya di sini penggunaan a yang padahal yang seharusnya adalah d. Contohnya contoh ini saya ambil dari internet ya. On est dans la chambre à Cyril. Kita ada di kamar Cyril. Harusnya on est dans la chambre de Cyril. Kemudian contoh yang selanjutnya penggunaan ramene untuk membawa barang. Padahal ramene ini harusnya untuk orang, sementara untuk barang itu kita menggunakan apporter. Je ramène le livre à la médiathèque. Saya mengembalikan buku ke perpustakaan. Kalau ramene ini lebih ke orang. Ramene les enfants, ramene quelqu'un. Oke? Jadi itu dia bagian pertama dari ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Prancis. Sebagai kesimpulannya, jangan takut salah, karena dalam orang Prancis pun kadang-kadang dalam percakapan sering, kadang-kadang mereka tidak mengikuti aturan gramatikal, cuma karena mereka ya bahasa mereka sendiri jadi mereka melihat. Cuma kita orang-orang yang belajar bahasa Prancis, untuk ketika kita baru belajar, saya sarankan untuk tidak menggunakan bahasa ekspresi-ekspresi ini, kecuali untuk mengetahuinya. Tapi dalam penggunaannya jangan dulu lah. Kalau udah lancar barulah. Karena kalau kita sering menggunakan ungkapan-ungkapan ini tanpa memperhatikan gramatikal, itu akan menjadi kebiasaan. Dan akan menjadi kebiasaan yang kurang baik. Karena saya perhatikan teman-teman terutama itu kalau kurang memperhatikan bahasanya ya kebiasaan. Jadi jangan dibiasakan salah ya. Kalau salah segera diperbaiki. Misalnya kalau saya berbicara ke seseorang teman dan teman itu nggak mengerti, saya ulang lagi kalimatnya, saya perbaiki kembali kalimatnya, susunannya, jangan sampai dia mengerti. Jadi hati-hati, kesalahan yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang kurang baik, karena kita akan selalu mengatakan hal yang sama. Aduh, mudah-mudahan enggak ya, karena kata orang kesalahan itu cukuplah sekali, 2 kali, 3 kali, ya 3 kali cukup lah ya, jangan terus-terusan. Oke dah, kita kan saya nggak bisa janji, tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan, weekend minggu depan. Oke. Untuk kesan dan pertanyaan silakan melalui kotak komentar dari YouTube ini, atau melalui email juga boleh, atau kalau kalian mau HP juga boleh. Cuma ini HP-nya nomor Prancis ya, karena saya sekarang posisinya berada di Prancis. Oke deh, terima kasih atas perhatiannya. Bon fin d'année et à très bientôt.